Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Good afternoon. Waalaikumsalam, sir. Ceria, Syamin. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Okey. Semua dah ada. Kita ada 13 participants. Sebelum saya terlupa, saya dah tengok dia punya timetable untuk RC2. Dah final, final draft. Ikut jadual dia 20 hari bulan 7. Okay. Jadi 20 hari bulan 7 adalah hari Isnin, tak silap saya. Monday. 20 hari bulan 7. Paper RC2 pukul 9 pagi. Okay. 9 pagi untuk RC2 lah. Prosedur yang resmi untuk final exam ni nanti saya akan cuba tanya pejabat akademik macam mana prosedur resmi dia. Sama ada upload ke satu site ke ataupun dia dah specify satu tempat yang mana semua upload di situ ataupun mungkin upload terus kepada email saya. Nanti saya akan clarify balik lah dengan pejabat akademik untuk final exam. So final exam 20 Julai hari Isnin pukul 9 pagi. Itu the final draft lah yang saya dah tengok final draft. So kita punya final exam adalah pada 20 hari bulan 7. So please take note lah 20 hari bulan 7 tu jangan ada yang bangun lewat pula. 20 hari 7 hari Isnin Isnin sebab dia kelas pula. Exam dia Isnin pagi. 9 pagi AM sampailah 12. 3 jam. 12 tengah hari. 12 PM. 3 hours. So that is for your final lah. Final exam. 20 bulan 7. Hari Isnin. 9 pagi hingga 12 tengah hari. 3 jam. Jawab section A jawab semua. Section B jawab 1, section C jawab 1. Section B dengan section C ada 2 soalan. Masing-masing 2 soalan, jawab 1 soalan. Ada pilihan. Section A tak ada pilihan. Bahagian teori. So itu nanti kita tengoklah, kita discuss kemudian nantilah. Right, so semua aware 20 hari bulan ni 9 pagi prosedur dari segi uploading, ke mana nak upload ke email saya ataupun ada spesifik address yang perlu email untuk final exam. Itu saya akan cuba tanya pejabat akademik nantilah. So today kita akan sambung kita punya any question berkaitan dengan lecture kita yang yesterday. Okay. So today kita akan sambung kita punya retaining wall, tembok penahan. Okay. Dan tembok penahan ni yang kita dah buat ialah pada peringkat pertama mencadangkan dimension. Selepas mencadangkan dimension, kita buat stability analysis for a given retaining wall. For a given retaining wall, tembok penahan yang spesifik height, spesifik ketinggian yang tertentu. Kita akan membuat analisis yang kita istilahkan sebagai stability analysis, kestabilan. Analisis kestabilan pada tembok penahan ni. Dan kalau all the three checking, semakan ni, kita ada soil di sini, tanah di belakang ni, mengikut kepada contoh yang diberi. We have level di situ dan level di sini. And selain daripada tembok penahan ni, ada juga beban yang kita istilahkan sebagai surcharge. So there is surcharge loading acting pada belakang tembok penahan. So apa yang kita buat, langkah pertama, stage 1 adalah actually is to propose a dimension.
kita nak mencadangkan dimension ketinggian dinding, berapa tebal base, berapa tebal wall, berapa bahagian depan ni, toe dia dan sebagainya. Once kita dah determine the dimension, dan apa yang kita buat adalah buat stability analysis. Stability, kestabilan, semakan kestabilan untuk memastikan bahawa stability analysis untuk memastikan yang dimension yang kita cadangkan adalah dimension yang selamat dan sesuai. Okay. Selamat ni kita tengok dari segi 3 komponen utama, which is from kita punya stability analysis, overturning, okay. Overturn, terbalik. Kemudian kita akan ada sliding, dan juga settlement. So ini tiga semakan yang perlu dibuat untuk memastikan bahawa cadangan dimension yang kita propose adalah cadangan yang selamat. Safe dimension for the retaining wall. Verification atau pengesahan dimension tu selamat hanya kita boleh buat base kepada 3 keperluan di sini ataupun 3 semakan ni. Okay. Jadi berdasarkan kepada 3 semakan ni lah barulah kita boleh confirm tembok penahan tu adalah satu tembok penahan yang selamat berdasarkan faktor keselamatan overturning more than 1.5, faktor keselamatan sliding more than 1.5 dan tidak berlaku settlement. Okay. Tak berlaku settlement ni macam foundation dululah. Tegasan akibat loading tidak melebihi kalau yang inilah kalau settlement saja sebagaimana yang kita dah buat sebelum ni, okay, tegasan akibat beban tidak melebihi safe bearing capacity. Ini baru kita confirm tidak berlaku settlement. Sini yang proses yang kita buat yesterday, menyemak overturning, menyemak sliding, settlement. Untuk overturning kita dah dapat factor safety dia quite high, 2 plus, 2 point something. Okay. 2 point something. Tapi sliding ni less than 1.5. Okay. Kalau ikut pada pengiraan semalam, semakan terhadap sliding ni kurang daripada 1.5 faktor keselamatannya. Okay. So kalau kita tengok balik what we have apa yang kita dah buat semalam, yesterday, okay. Stability analysis, yang ini jadual untuk mengira daya-daya dan juga moment. Moment clockwise adalah moment yang menstabilkan tembok penahan, anti-clockwise adalah moment yang memusnahkan. So yang ini beneficial, yang ini adverse. Okay. Beneficial dengan adverse, kita asingkan dua jenis ni sebab untuk beneficial moment biasanya kita akan gunakan faktor load factor less than 1.0. Manakala moment yang memusnahkan ni kita akan gunakan load factor yang lebih daripada 1.0. Ini dari segi aspek keselamatan lah. From safety aspect, kita increase apa-apa daya ataupun moment yang menyebabkan kerosakan, kita reduce daya-daya ataupun moment yang menstabilkan tembok penahan. Dan kita tengok faktor keselamatan ni. Okay. Dari segi keperluan reka bentuk. So kita belum design lagi. Kita cuma at the stage of analyzing safe ataupun tak safe. Okay. So ini yang kita buat pertama sekali. This was our first discussion. Okay. Semalam kita melihat kepada keperluan overturning. Our first checking, okay, dari segi kestabilan. So kestabilan pertama adalah semakan terhadap keterbalikan from point A. Okay, from point A ni adalah point yang the lowest point and the paling ke depan sekali, the furthest point. Okay. So daripada situ kita dapat faktor keselamatan dia part 18 dibagikan dengan 160. Kalau kita based on kita punya factor of safety, okay,
bukan hanya melihat kepada nilai, jangan hanya bandingkan value sahaja. Okay, kalau sini dia hanya membandingkan value 418, 160 di sebelah kiri, yang ini 418. So membandingkan nilai ni kita dapati bahawa memang 160 ni lebih rendah pada 418. Tapi selain daripada nilai, kita juga perlu juga semak faktor keselamatan terhadap keterbalikan. Jadi 418 dibagikan dengan 160 dan ini kita dapat 2 point berapa? Saya tak ingat. 418 bahagi 160 2.6. Okay. So factor of safety adalah 2.6 greater than 1.5. Minimum kita nak at least 1.5 lah. Sekurang-kurangnya 1.5. Jadi okey. Mana dimension yang dipilih menghasilkan faktor keselamatan melebihi 1.5 terhadap overturning. Tetapi kalau kita lihat kepada the second check, saya makan yang kedua. Okey, sekejap . Okay, second check. Kita dapati bahawa faktor keselamatannya pula kali ini less than 1.5. Sebelah sini sliding force, jadi jumlah daya-daya yang menolak tembok penahan tu untuk bergerak ke hadapan ke gelansaran ni is 103 kilonewton. Manakala yang menahan ni adalah 108. Sebenarnya bukan 108 . Kalau ikut dalam textbook, nilai di depan ni 0.45 ke ataupun 0.5? Kalau ikut textbook. Saya tak ada textbook kat sini. 0.45. 0.45 Tapi sepatutnya 0.5 kan, Sir? Kalau ikut pada assumption awal ni, dalam example ni, assumptionnya adalah faktor ni, faktor mu yang digunakan dalam example ni adalah 0.5. 0.5. Jadi bermaksud nilai inilah yang akan kita gunakan di sini. Okay. So this value ni 0.5 ni sepatutnya di sini lah menggantikan 0.45. Bukan 0.45 tapi 0.5. So kalau ikut pada 0.5, okay, 0.5 darab 239, maka kita dapat lebih kurang 119.5, lebih kurang 120 lah. Lebih kurang 120. Nilai di sini adalah 120. Jadi kita punya FOS, faktor keselamatan terhadap gelansaran. Sliding ni, istilah BM dia adalah gelansaran. Gelansaran. Gelansar is slide, sliding, gelansaran. Itu istilah BM dia lah. Vocab untuk BM. Sama lah ni sliding. So factor of safety ni adalah terhadap gelansaran is 120 divided by, kalau saya gunakan sini 0.5 lah. Saya gunakan 0.5 bukan 0.45. 120 bagikan dengan 103. Maka saya dapatlah faktor keselamatan dia 120 divided by 103. 1.2 lebih kurang. 1.2. Which is less than 1.5. Kita target faktor keselamatan at least kita dapat a minimum factor of safety of 1.5 is our target. Terhadap overturning dan terhadap sliding. Dua perkara tu. Okay. Kalau settlement tak payah factor of safety sebab settlement tu as long as tegasan akibat loading less than safe bearing capacity then okay. Salah. Tak involve any factor of safety. Tapi overturning dan juga sliding ni involves safety factor juga, faktor keselamatan. And we try to achieve a minimum of at least 1.5. Okay. Terhadap overturning dan juga terhadap sliding. So ini clearly a bit less, tak cukup 1.5. Okay. It's not, is insufficient sebab tak cukup ni sebab kita nak 1.5 dapat 1.2. Jadi apa yang kita boleh cadangkan ialah balik kita kepada tembok penahan tadi. Ini saya save dulu. Okay.
Oleh kerana tak dapat 1.5 di sini, maka apa yang kita boleh buat ialah kita propose mencadangkan something yang extra yang kita namakan sebagai shear key ataupun apa saya pernah dengar perkataan yang lain, tapi tak apalah. Okay, for the time being kita assume istilah yang kita gunakan ni sebagai shear key, okay, di mana kita extend. Okay. Sebenarnya shear key ni bukan apa, dia just extension of wall ni. Okay. Wall ni kita extend ke bawah base. Okay. Extend kepada bawah base untuk kita increase factor of safety. So ini istilah ataupun yang kita namakan sebagai kita punya shear key. Okay. Shear key. Okay. So apa yang kita boleh cadangkan pada peringkat ni lah, okay, ialah menambahkan elemen di bawah ni yang kita istilahkan sebagai shear key di bawah tembok ni, directly bawah tembok ni, bermakna tembok ni continue ke bawah. Okay. As if macam continue terus ke bawah. Macam dia tembusan, continue ke bawah. Fungsi dia ialah untuk increase resistance terhadap sliding. Sebab tadi kita dah dapat sliding, okay, sliding punya force, okay, yang menghalang ataupun resistance, halangan, menghalang gelansaran sliding ni ialah mu times summation total of all the vertical forces. Yang ini yang dapat lebih kurang 120 kN tadi. 120 kN yang kita dapat. Padahal total force yang bertindak, okay, total force yang bertindak akibat daripada horizontal force ni, beban yang horizontal ni, kita ada dua. Satu due to surcharge dan satu lagi due to active pressure. Okay. Yang ni akibat daripada surcharge. Okay. Dan yang ini akibat daripada tekanan aktif daripada tanah. Yang ini kita considerkan sebagai QK component dan yang ini kita considerkan sebagai GK component. So combination GK dengan QK ni, surcharge ni, total dia is 103. Jumlah dia. Okay. Jumlah yang ini lebih kurang 103 kN. Yang menghalang 120, yang menolak 103 kN. Jadi dari segi perbandingan daya, memang menghalang lebih pada yang menolak. Tetapi kita punya FOS ni, factor of safety terhadap sliding, okay, yang mana kita dapat 120 tadi, dibagikan dengan 103, lebih kurang 1.2, is still below, still less than kita punya target of 1.5. Kita target factor of safety at least 1.5. Jadi nak increase from 1.2 kepada 1.5, we can, if we want to, kalau kita nak menambahkan base ni jadi lagi panjang pun boleh juga. Modify dimension. Okay. Kalau saya tak nak modify dimension, I don't want to modify the dimension, then apa yang saya boleh cadangkan di sini ialah menambahkan elemen yang kita istilahkan sebagai shear key di bawah tembok penahan ni. Tujuan dia supaya dapat increasekan from 1.2 kepada 1.5. Okay. Jadi kalau dalam test ke, dalam final ke, dalam ujian habis lah, dalam test lah, contohnya dalam final exam, bila semak ni dapat factor safety less than 1.5, maka just note perlu tambah apa yang kita namakan istilah ataupun elemen shear key di bawah tembok penahan ni. Function dia adalah to increase kita punya daya ni, nak menambahkan yang ni. We want to increase yang ni, nak naikkan nilai ni supaya dia dapat 1.5. Jadi nak naikkan berapa tu? 1.2 nak naikkan kepada 1.5, maka kita perlu 103 times 1.5 lah.
daya ni kena sekurang-kurangnya, daya yang kat atas ni, seelok-eloknya 155. 155 kilonewton. 155. Sebab bila 155 bahagikan dengan 103, saya dapat factor of safety 1.5. So my target sebenarnya, our target is to increase 120 ni kepada 155. Nah, increase 120 kepada 155 ialah satu cara, ialah dengan menambahkan yang ini, shear key. Adalah cara dia, how panjang mana shear key ni sepatutnya kita extend, ya, berapa kedalaman H prime, katakan H prime bawah ni, how much extension ni boleh kita kira sebenarnya berdasarkan kepada yang ini. Yang ini beza dia berapa? 35 kan? Perbezaan dia 35 kilonewton. Kita nak tambah lagi 35 kilonewton. Dan 35 kilonewton ni will come from shear key ni. Bagaimana? By utilizing, bila kita ada shear key ni, akan berlaku passive pressure kat bawah ni. Passive pressure. Jadi kita nak luas ni, area passive pressure ni sama dengan 35. Jadi daripada situ, bolehlah kita dapat berapa kedalaman ataupun ketinggian H prime ni. We need at least additional 35 kilonewton for every 1 meter length of the retaining wall. Okay? Tapi tak apalah, yang itu is out of the scope sebenarnya. Cuma saya nak mention di sini, kalaulah sekiranya kita punya perbandingan factor of safety untuk sliding ni below 1.5, dan apa yang kita boleh cadangkan ialah tambahkan elemen di bawah ni, sebenarnya daripada wall ni akan continue ke bawah, yang kita istilahkan sebagai shear key, dan function dia adalah untuk membantu supaya factor of safety ni dapat lebih tinggi, menambahkan daya rintangan terhadap pergerakan ke depan ataupun sliding pada tembok belahan. This is one way of increasing the sliding resistance sekiranya kita dapat factor of safety less than 1.5. Right? So, dalam contoh tak dibuat, tak ditunjukkanlah sebenarnya. Yeah? Just for information. Okay? At this stage ni, pada peringkat ni, is more of just for information lah. Sebagai info. Just remember, kalaulah keluar katakan dalam test apa semua ataupun dalam final yang mana kita dapati bahawa faktor keselamatan dia kurang daripada 1.5, maka untuk sliding ni apa yang kita boleh cadangkan dalam soalan tu ataupun dalam jawapan, cuba tuliskan, lukiskan sikit, tambah shear key to increase the resistance terhadap sliding supaya kita dapat sekurang-kurangnya faktor keselamatan sebanyak 1.5. Itu target dia. Okay. So dalam contoh ni tak adalah ditunjukkan macam tu. Ya? Dia membandingkan daya. So daya ni sebenarnya bukan 0.45. Ini sepatutnya 0.5. Kalau yang ni 0.5, nilai di sini menjadi 120. Lebih kurang 120. Jadi daya yang menolak adalah 103. Daya yang menghalang 120. Okay. Jadi oleh kerana perbandingan daya, maka okey. Tapi sebenarnya bila kita buat perbandingan ataupun menilai FOS kita calculate, kita dapat 1.2 which is less than 1.5. Target dia. Okay. So oleh kerana itu, maka dicadangkan walaupun selamat dari segi halangan terhadap daya tolakan tu masih lebih tinggi daripada greater than 103, okey lagi. Tapi dari segi perbandingan factor safety is less than kita punya safe zone. Zone selamat kita nak 1.5. Therefore itu yang ditambahkan bahagian bawah tu. Right, so kita dah buat 2 checking. Yang ini consider selamat lah. Kalau ikut pada nota ni selamat. The first checking dari segi overturning selamat sebab kita dapat factor safety tinggi. 2.6 yang ni. 2.6. Tapi dari segi sliding dapat 1.2. Sebenarnya belum selamat lagi lah. Ya? Kita kena buat something.
modify dimension satu, panjangkan base tu, ataupun tak payah modify dimension, tambahkan shear key macam kita bincang tadi. Itu satu lagi kaedah yang boleh kita buat untuk increase the factor of safety from 1.2 kepada sekurang-kurangnya 1.5. Kita nak lagi 30 apa tadi? Around 35 kN. Kita nak additional 35 kN saja lagi. 35 kN. Okay. Kalau boleh kita tambahkan di sini 120 ni jadi 155. Kalau 155 ni maka dapatlah factor safety 1.5. 155 divided by 103 dapatlah factor safety 1.5. Jadi kita nak tambah lagi 35 kN daya ni. So ini yang kita tambahkan bawah tu. Dengan bila kita tambah bawah tu akan activate passive pressure. Passive pressure tu will contribute this 35 kN berdasarkan kepada kedalaman H prime tadi yang saya tunjukkan. Ya. Okay. Any question? Ada soalan apa-apa? Safe. Sir, Yes. bila kita tambah yang shear key tu, Okay. jadi nilai H tu juga akan bertambah kan? Dia akan sambung sekali. Nilai H untuk wall. Betul. H yang ni. Okay. Nilai H Dia akan wall tambah. masih remain yang ni sebab wall ni di bahagian atas akibat tekanan aktif. Due to active pressure, kita akan ada active pressure di sini. Okay. So tekanan aktif yang ini, this active pressure is still based kepada H yang ini. H yang ini. H keseluruhan lah sampai bawah ni. H dia. Begitu juga dengan surcharge pressure, kita masih berdasarkan kepada H yang berdasarkan H yang above. H prime below ni, okay, yang ini akan activate passive pressure. Ni benda baru sikit lah, passive pressure. Okay. So akan activate passive pressure, yang mana tekanan pasif ni, tekanan stress passive pressure bersamaan gamma H Kp passive. Yang mana Kp is equals to 1 over Ka. Kita Ka dah ada. Sebab yang nak dapat sini gamma H Ka. So Ka kita kalau tak silap calculate dah. Dia dah buat calculation 0.0. 0.27. Something like that. 0.27. This is our active pressure coefficient. So passive pressure coefficient is 1 over Ka. Bermakna 1 bagi 0.27. Dapat 3.7. So active pressure ni adalah 3.7. Okay. H kita tak tahu. We need to evaluate H. Density kita tahu. Tegasan kita tahu. Sebab kita nak 35. Yang ni. Masukkan sini. So dapatlah nilai H. Okay. Jadi H yang sesuai untuk activate sekurang-kurangnya 35 kN. Nak tambah daripada 120 ni, nak tambah jadi 155. Bila 155 bagi dengan 103 baru dapat 1.5. Kita nak minimum 1.5. So that is why kita tambah ni. Dan bila kita tambah ni, bila the wall start to move ataupun about to move, then they activate the passive pressure. Passive pressure ni membantu the resistance yang di bawah ni. Dan dia contribute, kita nak 35 kN. We want 35 kN coming from this passive pressure. So from there kita boleh evaluate kedalaman H prime di sini. Ya? Untuk shear key tu. Tapi dari segi wall ni masih maintain lah sebab dia akibat daripada surcharge, akibat daripada active pressure, kemudian akibat daripada surcharge dengan active pressure. The H untuk wall yang ni remain, tak ada perubahan apa-apa. Cuma yang di bawah ni is dia sebahagian daripada wall tetapi dia action dia berlainan. Yang ini bertindak kanan ke kiri. Yang ini bertindak di bawah wall tu daripada kiri ke kanan. Okay, so dia berlainan sikit. Okay, Mas Lan? Okay, sir. Alright. So,
Kejap dah tinggal 10 minit. Okay, so balik kita kepada nota ni. Now sliding pun dah okay. Okay, kalau ikut pada nota ni lah. Sliding pun okay. Sebab friction force dia 120. Daya menolak 103. So 120 ni lebih pada 103. Okay. Tapi kita dah bincang tadi lah. Bermaknanya sebenarnya tak okey lagi tu. Ya? Dia belum okey sepenuhnya. Ya? Sebab kita kena consider juga faktor keselamatan. Now, the third analysis adalah settlement. Settlement ni relate balik pada kita punya foundation. Ya? Kalau ingat recall balik foundation, kita nak bandingkan, nak elakkan settlement, zero settlement, tegasan akibat loading, akibat pembebanan, okay, vertical load, ini vertical load lah, vertical load, tak melebihi tegasan izin. Ini kita punya basic konsep lah. Tegasan izin dah diberi. Nilai ni, tak silap saya, 200 ni. 200 kilonewton per meter square. So sekarang ni kita nak tentukan berapa nilai tegasan ni. Berapa nilai tegasan di bawah tembok penahan. Nah, untuk mendapat tegasan ni, maka dia taklah straightforward macam foundation tu. Satu loading saja. Tapi untuk dapatkan tegasan ni, kita kena semak kesipian. Okay, remember kita punya foundation ni. Okay, foundation ni. Saya buka page baru. Okay, foundation kita ni, kita ada base. Okay. Pada base ni, dia ada center line dia. Garis tengah dia, center line of the base, katalah sampai sini. Center line, centroid. Centroid of the base, sampai sini. Okay. Kemudian kita ada wall. Okay. Kita ada wall sampai di sini. Kita punya retaining wall ni, bahagian atas ni, wall dia sampai di sini. Okay. Daya-daya yang bertindak, total forces yang bertindak, ni kita punya ground level. Okay, ground level. Jumlah daya-daya yang bertindak, pertama, kita punya self weight of the base. Okay, self weight base ni memang tepat pada ni lah. Self weight base ni betul-betul pada centroid base dia. Kemudian kita ada self weight wall. Kemudian kita ada self weight tanah. Okay. So akibat kesipian daya-daya ni yang berlaku pada komponen self weight tanah ni dan juga self weight wall, maka total vertical force tu kita kena tentukan di mana kedudukan total vertical force tu. The resultant daya paksi dia duduk di mana? The resultant force ni duduk di mana? Where is the location? Is it di sebelah kiri ataupun betul-betul di tengah-tengah sini ataupun ke sebelah kanan? Kita ada 3 kedudukan, 3 possibility. Untuk resultant force ni ada 3 possibility. Sebelah kiri, sebelah kanan ataupun tengah-tengah. Okay? Tapi jarang lah di tengah-tengah, very difficult. It's either to the left or to the right. Kalau resultant force, ini R, resultant force, daripada all the vertical forces ni, kita ada resultant force. Okay, resultant force. Cuma nak tahu di mana kedudukannya. Ke sebelah kiri, center line of the base, ataupun ke sebelah kanan, center line of the base, ataupun exactly at the center line of the base. Kalau sebelah kiri daripada resultant center line of base, maka ni akan menimbulkan bending moment. Sebab ada eccentricity. Ada nilai eccentricity yang ini terhadap center line of the base, and this create moment. Momentnya ni. Bila ada moment dengan daya paksi, M dengan N, maka distribution load dia, stress dia begini. Sekejap. Freehand saya dah. Kalau whiteboard senang sikit pakai. Ini yang macam ni susah sikit nak pakai. Nak dapat straight line. Okay. Ini straight line. Inilah kononnya.
Ini kalau moment anti-clockwise akibat kesepian yang ini, yang warna merah ni, R ni. Kalau kesepian ni ke sebelah kanan, maka kita dapat moment yang bentuk arah dia macam ni. Arah M dia macam ni. Okay. Maka kita dapat stress distribution, bentuk dia di bawah tembok penahan ni, something yang macam ni. Ini kalau bending moment, bending clockwise. Kenapa clockwise? Sebab resultant force tu dia ke sebelah kanan daripada centerline foundation ataupun centerline base. Kalau yang biru, resultant force duduk ke sebelah kiri daripada resultant centerline base. Dia duduk sebelah kiri menimbulkan moment yang anti-clockwise. Kalau dia duduk sebelah kanan menimbulkan moment yang clockwise. Kalau dia betul-betul tepat pada centerline, moment zero. Tak ada moment langsung. Distribution of load segaya sahaja. Macam pad footing. Cuma ada daya paksi, tak ada moment. Okay. So ini yang kita akan tentukan di mana position dia. Is it to the left ataupun to the right of centerline base. Kalau kita dah determine di mana kedudukan R ni, the resultant force, then kita boleh tahu distribution load dia, stress dia, trapezoid besar sebelah kiri ataupun trapezoid besar sebelah kanan. So what we need to do ialah nilai yang ini kita kena tentukan. Okay. Determine this value. Berapa nilai tegasan sini, sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Dan bandingkan tegasan-tegasan ni dengan our safe bearing capacity. Tegasan izin. Ini kalau sekiranya moment ke sebelah kanan, clockwise. Yang ini kalau moment ke sebelah kiri, anti-clockwise, tegasan yang ini jangan lebih daripada tegasan izin. Ini untuk pastikan tidak berlaku settlement. To avoid ataupun to avoid settlement ataupun kita punya target zero settlement. Ini yang dibuat dalam semakan kali ketiga. And remember, bila kita buat semakan dengan tegasan izin ni, kalau dalam foundation dulu pun, semua beban-beban yang kita gunakan adalah service load. Beban servis. Ya. So balik kita kepada kepada contoh. Sorry. Saya save dulu. Selalu kalau tak save, nanti bila nak share tak ada pula. Ya. Jadi balik kita ke sini. Okay. Itu yang dibuat sebenarnya. Menentukan, ini yang dibuat ni, proses yang ini semua ni, ialah untuk menentukan di mana the resultant force tu di mana. To the left ataupun to the right. Okay. So daripada sini dia dapat the resultant force is 1.45 meter from A. Okay. Daripada titik A di sini, daripada titik A sini, jarak ni adalah 1.45 sehingga menghasilkan eccentricity yang mana ni? Okay. Eccentricity dia ni. Eccentricity dia sebelah kiri. Okay. Ke sebelah kiri. So dari paduan R ni, dari paduan R yang kita bincang tadi, this resultant force ni duduk di sebelah kiri daripada center line, yang mana center line ni adalah center line base. 3.2 bagi 2, 1.6. Kedudukannya is 1.45. 1.45 daripada A. Total distance ni is 1.6. Jarak ni adalah 1.45. Yeah. So this distance kita dapat 1.6, half of 3.2. Okay. Jarak Y ni. Manakala jarak X ni adalah 1.45. 1.45. Sehingga kita dapatlah eccentricity di sini. 1.6 minus 1.45. Nilai E ni adalah 150 mm. 150 mm. Bila kita dah dapat moment eccentricity ni ke sebelah kiri, maka menimbulkan moment yang anti-clockwise. Moment yang ditimbulkan adalah moment anti-clockwise, yang mana moment dia bernilai. Okay, Assalamualaikum. Second session. Anybody ada soalan apa-apa?
berdasarkan kepada kita punya discussion tadi, the first session, berkaitan dengan kita punya analisis yang ketiga, yang ini settlement punya analisis. Okay. So kalau kita tengok balik base kepada nota kita, notes. Okay. So yang ketiga ni settlement, pertama sekali menentukan position. Where is the position of kita punya resultant force, daya paduan. Dan bagaimana nak tentukan position resultant force ni ialah from kita punya total vertical force 239 ni. 239 ni is kita punya total nak kena buka yang ni. Okey. Okay. 239 ni datangnya daripada jumlah vertical load 239 yang base pada permanent. Variable ni walaupun dia membantu sebab yang ini datangnya daripada surcharge. Okay. Surcharge ni ada yang membantu, beneficial, dan ada juga yang detrimental, yang merosakkan. Okay. Kalau dia horizontal maka dia merosakkan. Okay. So yang surcharge ni 32.5 ni datangnya daripada yang merosak, horizontal force. Tapi vertical pun ada. Okay. 20 kN. Macam mana dapat 20 ni? Daripada sini. Okay. 2 darab 1 meter. 2 ni datang mana ni? Kita punya loading adalah 10 kN per square meter. Okay. Surcharge ni kalau ikutkan balik 10 kN. Panjang sini 2 meter. So 10 darab 2 dapatlah 20. Total vertical load dapat, tapi dia dalam bentuk variable. Yang kita consider hanya yang permanent sahaja. Okay, permanent. Ambil yang permanent. So total VK ni, vertical force, ambil yang permanent sahaja. Ada campur yang ini. Okay. Variable dan juga permanent, 239 campur 20. Perbezaan moment. Perbezaan moment ni adalah daripada table kita. Okay. Kita ada 4 nilai ni. 2 di sebelah kiri ni adalah moment stabil. Manakala 2 sebelah kiri ni adalah moment musnah. Okay. 467.7, 464.7 ni datang daripada jumlah, okay, yang ini. Tak termasuk 44 sebab 44 ni adalah variable. Ya. So ini adalah variable, yang ini permanent, dan yang ini permanent, yang ini variable. Ya. So daripada situ kita dapat jumlahkan semua sekali, perbezaan 4 nilai tadi, total dia adalah 375.3. This is moment. So nak dapatkan position X ni ialah, sebab kita tahu umumnya moment bersamaan daya darab X. Ya. So kita nak tentukan X ni berapa, maka moment dibagikan dengan daya dapatlah nilai X. So delta M dibagikan dengan jumlah vertical force, maka distance dia adalah 1.45 meter from point A. Point A di sini. This is point A. So nilai X ni adalah 1.45. Okay, 45. Nilai yang ini Y ni adalah 1.6. Yang ini center line of the base. Base tu adalah 3.2 meter. Tengah-tengah dia is 1.6. So daripada sini bermakna dapatlah kita nilai E ni, kesepian, eccentricity. Satu, location dia sebelah kiri daripada center line. Bila sebelah kiri menghasilkan moment yang anti-clockwise dan akan menghasilkan stress distribution yang bentuk dia begini. Sebab moment dia ke sebelah kiri, anti-clockwise. Ya. So daya paduan R kedudukannya adalah 150 mm from center line of base
1.6 ni ke kiri sebanyak 150 mm, dan 150 mm ni pun ada dibuat semakan. Okey. Umumnya eccentricity tidak boleh melebihi B bagi 6. B over 6. Okay. B ni adalah kita punya total length of the foundation ataupun base je, 3200. Okay. Kemudian 6. Bermakna kalau B bagi 6 ni, nilai dia adalah 3200 bagi 6 is 533. Nilai ni should not be greater than 533. Why kita semak ni ialah kerana kalau sekiranya eccentricity ni melebihi 533 ni ataupun B bagi 6, maka taburan tegasan ni, okay, ni kita punya retaining wall. Yeah. This is my retaining wall dia. Kemudian ada base. Kalau eccentricity dia E greater than B bagi 6, bermakna kita akan dapat bentuk taburan tegasan dia, stress distribution dia, something yang macam ni. Ada yang positif, ada yang negatif. Positive is compression, negative is tension. Okay. So kalau berlaku E greater than B bagi 6, maka taburan tegasan di bawah tembok penahan ataupun di bawah foundation akan berbentuk compression dengan tension. So tension ni bermakna fail. Sebab tanah tak boleh mengambil daya tension. Compression yes. So kalau berlaku case yang ini di mana E is greater than B bagi 6. Okay, kita buat semakan ni. Maka umumnya base yang ini, nilai B ni perlu dibesarkan. B kena increase. We have to increase B. Besarkan B ni. Okay. Sebab tu dibuat semakan di sini. E ni tidak boleh melebihi B bagi 6. Tidak boleh melebihi 533 mm. Yang kita dapat nilai E adalah 150. So jelas nilai E is less than 533. So okay. Maka taburan tegasannya adalah trapezoidal. Bentuk dia adalah bentuknya trapezoid. Kalau dapat more than B bagi 6, maka bentuk dia jadi macam ni. Yang ini yang kita eliminate. We don't want this condition. Kita tak nak condition yang mana ada compression, ada tension. Stressnya ada compression, tension, tak nak. Kita nak semua compression. Okay, everything in compression. So jangan ada tension. To avoid tension ni, maka ini yang dibuat semakan ni. Semakan BE tidak melebihi B bagi 6 ni adalah khas untuk menyemak sama ada berlaku tension compression ataupun berlaku compression saja. Jadi kalau sekiranya tidak melebihi B bagi 6, maka semuanya compression saja. Semuanya compression saja. Kalau more than B bagi 6 akan berlaku compression dengan tension. We avoid this condition. Sebab akan ada tension stress di sini. Bermakna soil tu akan fail. Di bahagian hill ni, soil dia fail. Bahagian toe okey. Bahagian hill ni berlaku tension di situ. So dia consider sebagai fail. Okay. Kalau berlaku macam ni, maka nilai B ni perlu dibesarkan lagi. We have to increase the value of B supaya tak berlaku yang ni. Okay. Tapi yang ni okey lah. Bermakna is less than B bagi 6. Save yang ni. Okay. Therefore, kita proceed kepada, kita dah dapat nilai eccentricity which is 150 mm ke sebelah kiri daripada center line, causing moment yang counterclockwise. So stress distribution dia bentuk macam ni. Dan daripada sini, maka dapatlah kita mengira taburan tegasan tadi. Okay. We can evaluate the stress distribution yang ini. Nilai di sini. Dan untuk mengira nilai di sini, gunakan balik rumus yang kita buat masa foundation dulu. Which is
tegasan bersamaan komponen daya paksi, axial force, plus minus komponen moment. Komponen moment. Itu yang kita gunakan dalam foundation dulu. Kalau ada moment. Jadi dalam kes kita ni kita ada moment M sini. Kita ada M, kita ada daya paksi somewhere di sini. Resultant force dia somewhere di sini. Yang mana center line of baseline punya center line sini. Sekejap. Center line base katakan somewhere sini. Ini center line base ataupun foundation sini. Ini center line base dia. Base yang saya masukkan yang ni lah secara keseluruhannya panjang 3.2. So yang ini center line dia 1.6 lah. Ya. 1.6. So kita punya resultant force somewhere di sini. Resultant force dia somewhere di sini. Yang mana kedudukannya adalah 150 mm, 150 mm ke kiri of the center line. That's why causing moment ke anti-clockwise. Kalau center line ni ke kanan, okay, kalau lah center line ni somewhere di sebelah sini, maka dia akan cause momentnya clockwise. Maka terbaliklah semua sekali. Dia besar sebelah sini, kecil sebelah sini. Stress dia. Tapi yang kita dapat ialah kedudukan resultant force adalah ke sebelah kiri daripada center line. Maka menghasilkan moment yang ni, maka dapatlah taburan tegasan ni. Nilai-nilai dia from this equation. Okay. Daya paksi bagi A luas campur MY over I. Ini equation yang kita gunakan balik. Okay. This is the equation that we use dalam rumus yang ini. Dalam rumus yang ini. Daya paksi, komponen daya paksi, okay. Komponen moment, MY, daya darabkan dengan kesipian dapat moment. Okay. So yang ini ialah daya darabkan kesipian ni. Dua nilai ni akan dapat nilai M. Okay. M ni. Okay. Daya darab kesipian. Y adalah 1.6. Bagikan dengan inertia. Base pada inertia di sini. BH3 bagi 12. Total area untuk 1 meter length. Okay. Jadi 3.2 panjang. Darab 1 meter lah. Dapat 3.2. Maka dapatlah dua nilai ni. 81 dengan 23. So bermakna macam mana ni jadi lain pula? Sepatutnya yang ini 23 lah. 23. Yang ini 81. Berdasarkan kepada nilai di sini. Bukan 58 dengan 103 ni. Tersilap lah tu. Saya pun tak check. So, paling besar 81, paling kecil 23. Ada soalan? Ni. 103. Sekejap. Soil bearing capacity 200. Oh, okay. Sorry. 81 ni adalah yang ini. Komponen axial force. 23 komponen moment. So plus or minus. Betul lah ni. Saya yang silap. Jadi yang ni betul lah ni. Kalau 81 campur 23 dapatlah 104. Kalau 81 tolak 23 dapatlah 58. Okay. So maksimum 58, minimum 104. So ini nilainya yang inilah yang ditunjukkan dalam the next slide. Okay, yang ini. Okay. So 103 ataupun 104 dengan 58. Okay. Dan nilai-nilai ni 92.4, 87, 86.7 pun boleh diperolehi dengan menggunakan rumus yang sama. Tegasan bersamaan komponen daya
axial force, okay, plus minus komponen moment. Komponen moment. Cuma nilai Y ni, nilai Y yang dalam equation sini, gantikan dengan jarak ni. Base pada center line. Katalah saya punya center line. This is my center line. Okay. Center line saya sampai sini. Lebih kurang lah. Center line. Ni macam tak kena je center line. Center line yang ni, dia lebih ke sini lah sikit. Okay. Situ. So ini center line dia. So daripada center line ni, tentukan jarak sini berapa. Contohlah jarak sini. Berapa distance sini. Masukkan distance ni ke dalam sini. Ke dalam Y. Dan dapatkan calculation sini. Kalau ke sebelah sini bermakna campur lah. Tolak tu tak adalah. Plus. Kalau pada position di sini, ambilkan jarak yang ni pula. Jaraknya ni. Berapa distance ni. Kalau nak tahu nilai ni lah. 86.7, 92.4 ni. Guna balik rumus yang ini. Cuma ubah suai nilai Y. Okay. Nilai Y pada kedudukan keratan AC ni adalah center line minus from center line, jarak dia ke sini. Berapa? Ya. Boleh calculate kan? Total sini ke sini, from here to here. Undo. Okay, saya ambil yang ni lah senang. Daripada hujung sini ke sini adalah nilai dia 1.6. 1.6 meter. Center line. Sebab kita total 3.2. Ya. So 1.6 minus 800 tolak 800 dapatlah jarak ni. Okay. Jadi jarak di sini ni, jarak ni adalah, saya ambil warna biru pula. Jarak ni daripada sini ke sini. Okay. Jarak ni berapa tinggal? 1.6 tolak 800. Sebab depan ni 800. Ya, depan ni 800. Dapat 800 lah. 800, 0.8. Okey, dalam 0.8 ni masukkan sebagai nilai Y. Jadi Y dia adalah 0.8. Nilai ni kita dah ada tadi. Berapa nilai ni? Nilai dia 81. Okay. So nilai sini 81. Yang ini moment darab Y. Y dia adalah 0.8. Bahagikan dengan I, maka dapatlah nilai 92.4. Jadi gunakan balik persamaan ni pada mana-mana kedudukan. Asalkan kita tahu jarak yang ni. Jarak Y. Okay. Jadi dapatlah nilai-nilai di sini. Once kita dah ada these values, maka sekarang ni baru kita masuk kepada peringkat reka bentuk. Dah habis dah. Ketiga-tiga semakan menunjukkan selamat dari segi overturning sebab factor of safety dia more than 1.5. Selamat dari segi sliding dengan syarat kita tambahkan shear key di bawah tu untuk increase factor of safety from 1.2 kepada 1.5. Dan selamat juga dari segi settlement sebab nilai maksimum sini jauh lebih rendah daripada bearing capacity 200 kN per square meter. So tiga-tiga semakan selamat, maka confirm dimension yang kita cadangkan dalam soalan ni, dalam example ni adalah dimension yang selamat. Tak berlaku overturning, tak berlaku sliding, tak berlaku settlement. Ya? Faham? Boleh? Siapa dia ni? Okay. Akbar, faham? Kita dah habis bahagian semakan. Okay. Dari segi semakan, didapati selamat. Ketiga-tiganya selamat.
Cuma kena modify sikit lah bahagian bahagian sliding ni, kita nak tambahkan share key. Tapi dari segi settlement, okey, sebab tegasan paling besar pun adalah 104, lebih rendah daripada bearing capacity 2. Jadi bermakna kita dah selesai. Ketiga-tiga semakan analisis dah selesai. Sekarang ni kita masuk kepada reka bentuk. Design. Okay. So kita masuk pada peringkat reka bentuk. Jadi kita nak design wall, kita nak design bahagian depan, toe, kita nak design bahagian belakang, heel. So this will be the three main component. Komponen utama untuk reka bentuk sekarang ni adalah bahagian yang ni, bahagian wall, kemudian kita ada bahagian toe dan kita ada bahagian heel. This will be the three main component. Okay. Dan kesemua komponen ni kita perlu dapatkan dua perkara untuk nak design dia, sebab kita berdasarkan kepada persamaan-persamaan rasuk. For each component ni kita nak tentukan berapakah nilai moment dia dan berapakah nilai diary check dia. Moment dengan diary check. Untuk bila dah ada moment boleh dapatkan AS, reinforcement, menggunakan persamaan-persamaan rasuk. For all the three component, komponen wall, komponen toe dan juga komponen heel, kita nak tentukan moment. So moment yang berlaku pada wall, contohnya pada wall ni, ialah melihat kepada keratan AB. This section AB ni will give the maximum moment pada wall A, pada wall. Komponen wall berdasarkan moment AB. Komponen toe bahagian depan ni berdasarkan kepada section AC. Komponen heel berdasarkan moment pada section BD. So moment ni ada tiga. Okay. Ada toe, ada wall. Okay. Ada wall, ada toe dengan ada heel. Okay. So setiap komponen ni untuk dapatkan moment kita refer kepada untuk wall pada keratan section AB. Dapatkan moment dia, tentukan moment dan juga diary change nanti pada AB. Untuk toe kita refer kepada section AC. Okay, AC. Dan untuk heel kita refer kepada section BD. Section BD. Ini tiga keratan yang kita perlu dapatkan moment pada ketiga-tiga keratan. Okay. Pada AB, pada AC dan pada BD. BD ni akan digunakan untuk design heel, AC untuk toe dan AB untuk wall. Okay. Jadi untuk sebelum kita nak dapatkan moment ni, kita selesaikan dulu, sebab pada had muktamad, kalau ingat balik, this is an ultimate limit state. Ultimate limit state bila kita nak buat design. Kalau ingat foundation dulu, self weight tak diambil kira. Okay. Self weight of foundation tu, bila nak tentukan size of foundation, yes, kita ambil kira. Tapi bila nak design, kita tak ambil kira dah self weight foundation. Pendapat tunggal ke, pendapat kembar ke, kita dah tak include the self weight. Jadi proses yang sama, kita nak buangkan self weight. Sekarang ni pada had muktamad, we want to remove the self weight. So self weight komponen ni, okay, direction dia ke bawah, yang ini komponen self weight ni. This is dia punya self weight punya komponen, yang ini. Sebab tu yang ini plus yang ini dapat net setelah dibuangkan komponen self weight. So self weight datangnya pertama daripada komponen yang ni. Okay. Self weight of the base dan tak lupa juga self weight of soil. Tanah ni, self weight dia. Tanah pun ada self weight juga. Kan? Self weight tanah ni kena remove. We have to remove the self weight of the soil and self weight of base. Okay. Self weight of the wall tak apa, sebab dia bertindak di bahagian tengah ni. Kita tak interested yang di bahagian tengah. Bahagian toe, bahagian heel dan bahagian wall sini. So nak remove these two component, maka itu yang dihasilkan rajah yang ini. Okay. Direction dia ke bawah, yang ini direction dia ke atas. So campur dua ni baru dapat total ataupun net stresses yang berlaku pada base tembok penahan. Sebab tu dibuatkan langkah ni
diintroducekan supaya kita nak remove the self weight. Self weight of the soil dan self weight of the concrete base. Macam mana kita nak remove ialah kita evaluate, calculate nilai ni. Okay, contohnya komponen ni. Ini self weight of the base. Tebal 400, density concrete 25. Dapat 10. Okay. Patutnya times 1 lah. 0.4 thickness times 1 meter lebar lah. Sebab kita per meter lebar. Okay. Tapi ialah 0.4 times 1 times 25 dapat 10 kilonewton per meter panjang. Self weight of the soil. Okay. Kita ada dimension yang ini 2 meter. Yang ni ke sini 2 meter. 2 meters. Dimension sini ke sini. Sini ke sini. Berapa? 4.5. 4.5. Ni 4.5. Kalau sampai bawah 4.9. Tapi sampai top of base ni 4.5. So self weight of soil ni 2 kali 4.5 kali dengan density tanah. Density tanah is 19 kilonewton per meter cube. Dapat dia punya self weight of the soil. 4.5. Oh, ini per meter panjang. So tak payah darabkan panjang ni. Darab ketebalan saja. 4.5 times 10. 19, sorry. 4.5 times 19 campur 10. Yang ini from kita punya surcharge. Okay. Soil dengan surcharge. Tak perlu darab dua ni. Dua ni tak perlu sebab kita calculate per meter panjang. Jadi ni tak payah. Okey. Darabkan dengan depth sahaja. 4.5 times 19 campur 10. So daripada sini kita campurkan. Okey. 10 campur 95.5 jadi 105.5. Ke bawah. Ke atas hanya 58. Jadi net dia 47.5 ke bawah. Ya. Ini cara pengiraan dia. Contohnya sebelah sini 103. Naik ke atas. Yang ini 10 ke bawah. 10 ke bawah. So antara 103 ataupun 104 ke atas minus 10 maka dapatlah 94 sini. Ke atas. Masih lagi ke atas. Direction dia ke atas. Tapi di sebelah sini, direction dia ke bawah. 58 ke atas, naik ke atas. Total ke bawah, pada hujung belakang sini ialah 95 campur 10, 105.5. So 105.5 minus 58 dapatlah 47.5 sini. Bawah. So direction dia kalau tengok bahagian hill ni, net direction, net tekanan dia adalah in this direction untuk bahagian heel ni, in this direction, bahagian heel belakang ni, bahagian toe dia ke atas. Okay. Bahagian toe ni dia bertindak ke atas. Net forces dia. Okay. So bahagian heel, net dia ke bawah, yang ini. Bahagian toe, net di ke atas. Meaning dia bermakna bila daya bertindak ke atas, bermakna tension dia, tension phase dia sebelah sini. Okay, dia akan bend macam ni lah. Bahagian toe tu dia akan bend ke atas. Bahagian heel, dia akan bend ke bawah. Okay. Bahagian heel dia akan bend ke bawah. So tension phase sebelah sini. So bermakna reinforcement nanti, bila kita nak provide reinforcement untuk base ni, okay, we need to provide bottom steel. Bahagian toe. Bahagian toe yang penting adalah bottom steel. Bahagian heel yang penting adalah top steel. Kesan dia, efek dia dari segi position of reinforcement. Sebab yang ini net forces ke atas. Okay, net forces ke atas. Yang bahagian heel net forces ke bawah from this diagram. Minus the self weight. So bila net forces ke bawah, dia akan bend the heel ke bawah sini. Tension phase yang di sini, ini compression lah sini. Sini tension. So kita provide reinforcement pada tension phase.
pada zon tegangan. So zon tegangan sebelah atas. Tapi sebaliknya bahagian toe sini dia bend ke atas, tension phase di sebelah bawah, maka kita provide reinforcement di bawah. Yang penting untuk bahagian toe ni is bottom steel. Untuk bahagian heel is top steel. Theoretically kita perlu macam ni lah. Tapi of course lah, kita akan continue the bottom steel ni sampai sini dan kita akan continue the top steel ni. So untuk reinforcement dia akan ada 2 layer atas, 2 layer bawah. Secara total, in total. Tapi yang penting, kena ingat, bahagian toe yang penting is the bottom steel. Very critical pada bottom steel. Pada bahagian heel yang critical adalah top steel. Okay. Bahagian wall macam mana pula? Kita ada daya sini. Okay. Daya yang datangnya daripada passive dan juga active pressure. Okay. Satu surcharge, satu lagi active pressure. So daya ni yang kita bincang awal-awal yesterday, H1, horizontal 1, horizontal 2. Nak dapat moment horizontal 1, horizontal 2 ni, base kepada ni lah. H1 times lever arm, H2 times lever arm, dapatlah dia punya moment sini. So yang ini will cause the wall to bend macam ni. Okay. Wall to bend macam ni. Maka kita perlu provide reinforcement yang critical adalah reinforcement pada tension phase. Okay. Yang ini untuk wall component. Okay, pada tension phase. Save dulu ini. Less than 10 minutes lah. Tak apa. Lepas ni kita buat satu lagi session supaya kita wrap up everything by today. Yeah? Any question? Ada apa-apa soalan? Okay. So basically kita akan provide reinforcement pada wall, reinforcement pada heel, reinforcement pada toe. Ini yang diperlukan. Theoretically. But of course, the reinforcement bahagian atas ni akan continue sampai ujung. Bahagian bawah pun kita akan continue sampai ujung. Okay. Dan yang ini reinforcement yang diperlukan untuk wall. Yeah. Dan ingat, remember, kita nak dapatkan reinforcement ni AS is based on AS ni moment based on bending requirement 0.87 Fy times Z. So kita nak kena evaluate moment di sini. Berapakah nilai moment? So untuk wall, moment dia adalah critical section pada section AA. Untuk wall, AB. Ini untuk wall, dapatkan moment di sini. Untuk bahagian heel, moment yang kritikal adalah section BD. Untuk bahagian toe, moment yang kritikal adalah section AC. Ini yang ditunjukkan. Okay. Ini yang ditunjukkan dalam the next slide. Okay. Ini main reinforcement. Menentukan moment. Menentukan moment apa semualah. Untuk wall, datangnya daripada dua daya, H1 dengan H2. Untuk toe, datangnya daripada tekanan bawah tu, yang bertindak atas tu. Untuk heel, daripada daya yang bertindak ke bawah. Dapatkan moment pada keratan BD. So dapatlah all the reinforcement. So reinforcement ni, untuk dapatkan reinforcement, tentukan moment pada keratan AB. AB moment dia datang daripada dua komponen daya tadi, surcharge dan juga horizontal active pressure, menghasilkan moment pada keratan AB. Pada keratan AC kita dah tengok tadi the net forces, okay. Daya net yang bertindak pada keratan bahagian depan ni, bahagian toe, net forces dia ke atas. Okay. So daripada situ kita dah boleh calculate moment pada keratan AC. Net forces yang bertindak di bahagian heel, bahagian heel ni ke bawah, net forces dia. Tentukan daya, tentukan jarak
maka dapatlah moment perdekaratan BD. So ini moment yang akan kita, ini vertical force yang datangnya daripada sini. Contohnya daya sini, F ni. Macam mana saya nak buat ni? Okay, katakan ni, F. Daya ni. So daya ni bersamaan dengan luas ni. 82.4 plus 93.9, 93.9, 93.9. Okay, 94 lah senang .9 ni. Kan? Okay. Bermakna untuk dapatkan daya F ni 94, average dia campur 82.5, 82.5. Saya ambil average bagi 2. Okay. Jarak sini. Jarak dia 0.8. Dapatlah daya dia. Berapa dapat ni? 94 plus 82.5 bagi 2 times 0.8. 71. Daya sini bersamaan dengan 71 kilonewton. 71. 71 times jarak ni, lever arm ni, maka dapatlah dia punya daya dia ataupun moment dia. Ya? Ataupun ini kalau saya ambil ini sebagai trapezoid lah Tapi kalau maknanya kalau pecahkan kepada horizontal dengan vertikal lah. Sebab dia trapezoid sini, maka itu yang dibuat dalam ini secara kasar lah 71. Jumlah daya dia 71. Tapi kalau tengok pada solution dia akan buat save, clear all drawing. Okay. Untuk contohnya bahagian 2, okay. 82.4 bahagian triangle campur bahagian ini bahagian triangle, ini bahagian rectangle. Okay. Load factor 1.35, 1.35. Dapatlah total dia moment 38.9. Dapat moment ni, maka dapatlah reinforcement. Okay. So moment ni datangnya daripada itulah rajah tadi tu. Kita dah ada rajah tadi. Pecahkan kepada 2. Okay. Tindak ke atas semua. Tindak ke atas. So sini kita ada 94. 94 dengan 80 apa tadi? 82.5 lebih kurang. Okay. So pecahkan kepada 2. Pada 2 bahagian. Bahagian yang rectangle. Okay. 82.5 yang ini. Darabkan dengan lever arm WL squared bagi 2. WL squared bagi 2. WL squared bagi 2. Okay. Dapatlah moment. Yang ini moment yang bahagian triangle. 3 segi. Okay. Nilai di sini 94 tolak 82.5. Darab 0.8 bagi 2. Area of triangle. Darab 2/3 daripada lever arm 0.8 tu. Maka dapatlah moment akibat bahagian triangle. Campur 2 ni. Dan jangan lupa load factor of 1.35, dapatlah moment di sini. Okay. So in the last session, kita akan tengok how to design lah, basically. How to obtain moment, how to design, and finally, dia punya detailing. Okay? Boleh? Another half an hour? Boleh? Senyap je semua. Okay, Assalamualaikum dan we are into our last session. Okay, session ketiga. Harap-harap settle lah hari ni Dan this would be kita punya last lecture lah for this semester. Panjang semester ni Saya pun dah terfikir bila nak habis ni.
Sekarang ni the last hour lah, the last part yang kita nak siapkan, nak settlekan semua. So basically kita dah tengok lah untuk retaining wall ni, solution dia memang satu solution yang panjang. It is a very lengthy solution. Bermula daripada mencadangkan dimension, kemudian nak buat semakan, ada 3 semakan terhadap dimension tersebut. Bila dah dapat, dah okey dah semua, then baru kita move on kepada design, dapatkan moment, dapatkan tegasan net dulu, buangkan all the self-weight component, dapatkan the net forces ataupun the net stresses, and then daripada situ kita dapatkan bending moment yang berlaku pada keratan-keratan yang kritikal. Kita ada 3 komponen, the wall, toe dengan juga heel. So based kepada 3 komponen ni lah, the 3 basic komponen ni, maka we need to determine the bending moment pada ketiga-tiga section yang kritikal tadi. Yeah. So let's have a look balik at our PowerPoint tadi. Yang ni kot. Okay, stability analysis. Element design, okay. Okay. So kita balik kepada sini, new share, element design. Okay. Okay. So we are now at this rajah yang ini. Hopefully semua nampak Mana dia? Yang ni ke? Yang ni ke? Itulah. Okay. Okay. So we are now di sini. Okay. Pada bahagian reka bentuk. We are now into our design punya section. Okay. So sebelum design bermakna sebagaimana yang saya sebut tadi, kita ada 3 critical section untuk semakan ataupun untuk dapatkan moment dan juga daya receh. The 3 critical section adalah section AB, section untuk bahagian wall, section AC untuk bahagian toe dan section BD. So we need to determine moment ni pada ketiga-tiga section ni lah. Pada wall section, pada heel section dan juga pada toe section. So bahagian toe dengan bahagian heel kita akan berdasarkan kepada rajah yang inilah. Rajah yang ini untuk bahagian toe dan yang ini akan digunakan rajah ni, we will refer to this untuk bahagian heel. Manakala untuk bahagian wall ni, untuk bahagian wall will come from komponen horizontal force kita. Kita ada horizontal force ni yang datangnya daripada surcharge, okay, dan juga active pressure. So these two forces, horizontal 1 dengan horizontal 2 ni, this will contribute moment pada keratan AB dan juga daya receh pada keratan AB. Daya receh dan juga moment pada keratan AC will come from komponen yang ini. Manakala pada section BD ni akan kita lihat kepada komponen bahagian heel. Tegasan-tegasan berkaitan tu, dapatkan moment, dapatkan daya receh. Daya receh adalah jumlah luas. Total area will give us the shear force. Whereas untuk dapatkan moment sebagaimana yang kita lihat tadi berdasarkan kepada contohnya, save yang ni dulu. Okay. Clear ni. So bahagian moment keratan AB, ni bahagian wall, datangnya daripada 2 daya. Daya horizontal 1 daripada surcharge dan daya horizontal 2 datangnya daripada komponen active pressure, tekanan aktif. Okay, tekanan aktif. Yang ini pula bahagian toe datangnya daripada rajah yang kita tengok tadi lah, awal-awal tadi. Okay. Kita ada diagram, stress diagram dia. Okay. Lebih kurang macam ni. Bertindak ke atas, direction ni ke atas. Okay. Net forces di sini adalah 94 contohnya. Dan yang ini 80
82.5. Okay. Jadi kita nak tentukan moment pada keratan di sini. Ya. Pada keratan yang ini, moment pada keratan A, B, C, D. Keratan mana? Keratan ni lah kan. Keratan AC. Okay. Pada bahagian tu ni, this section is keratan AC. Pada keratan AC, maka berdasarkan kepada rajah ni. Itu sebab kita ada komponen yang ini, bahagian rectangle. Okay. Bahagian yang kita pecahkan trapezoid ni kepada dua bahagian. Satu bahagian rectangle dan satu lagi bahagian triangle. So yang bahagian rectangle yang ini datangnya. Bahagian rectangle. Manakala bahagian yang triangle ni will come from komponen yang ini lah. Komponen yang ini adalah pada bahagian yang rectangle sini. Okay. 2/3 daripada 0.8. Jarak ni adalah 0.8. Okay. 0.8. So luas, okay, darabkan dengan dapatkan luas ini 93 atau 94 tolak 82.5 ni. Darab 0.8/2 ni adalah komponen luas. Darabkan dengan lever arm 2/3. Okay, daripada sini, jarak sini ke sini adalah 2/3. 2/3 daripada 0.8. Okay. So dapatlah moment dia akhirnya. Moment dia lebih kurang 39 kN/meter. And based pada moment ni, maka dapatlah reinforcement. Yeah. 754 mm² per meter. Tapi jangan lupa, perlu juga semak satu lagi, which is AS minima. Okay. Jadi kebanyakan case ni AS minima juga yang control. So don't forget to check later on lah. Lepas pada ni, check dengan minimum AS. Okay. Pastikan dia melebihi AS minima. So berdasarkan kepada moment 39 kN/meter, nilai dia kecil je ni. So kemungkinan AS minima yang kontrol. AS ni berdasarkan moment 39. Tapi berdasarkan nanti bila kita check balik, kalau tengok balik, okay, semakkan AS minima adalah 454 mm² per meter. Okay. 454 okey lah, warna 754 lebih pada 454. So boleh maintain yang tak ada masalah. Ya. So ini untuk wall, untuk heel. Okay, untuk untuk toe sepatutnya. Saya pun dah pening. Ni untuk toe. Ya. Kalau untuk heel, okay, kalau untuk heel, kita base pada rajah yang satu lagi, yang bahagian belakang. Okay. Yang macam ni. Yang mana tindakan dia, daya dia ke bawah. Action dia ke bawah. Nilai dia kita dah ada sini berapa, saya pun tak ingat. Ya. So ni untuk heel. Okay. Untuk heel, kalau tengok pada rajah ni 40 tu, besar sini, kecil sini. 18.8 lebih kurang 19 dengan 47.5. Jadi untuk heel, terbalik diagram ni. Okay. Jadi untuk heel, rajahnya adalah ini. Ini lebih kurang 19. Okay. Lebih kurang 19. Direction ni ke bawah. Yeah. Direction ni ke bawah. Dan yang ini saya tak ingat dah balik. Adalah certain value. So base pada rajahnya. 47.5. Berapa? 47.5. 47.5. Okay, thank you. Najmuddin. 47.5. So, keratan yang kita nak sekarang ni adalah terhadap keratan yang sini lah. Section sini. Moment dia. Nak dapatkan moment dan juga direction. So, moment dia lagi sekali kita pecahkan kepada dua bahagian. One is rectangle-nya section. Okay, bahagian rectangle. Dan satu lagi bahagian triangle. Combine dua-dua ni dengan menggunakan faktor beban. Sebab kita sekarang ni nak menentukan AS, maka kita gunakan ultimate limit state. Ultimate limit state, maka ada load factor 1.35. Yang ini pun 1.35. Ya.
Okay, so dapatlah 102. Ni untuk bahagian heel. Dan berdasarkan 102, maka reinforcement required 754. Kalau bahagian toe tadi, berapa reinforcement dia? Macam sama je. Bahagian toe, sama juga, 754. Ya? 754. Oh, ini berdasarkan kepada AS minima sebab AS required cuma 270 kalau bahagian toe tadi. Manakala bahagian heel yang diperlukan 710. Minimum adalah 454. Okay, 454. So 454 ni akan overrule yang bahagian toe, tapi bahagian heel okey sebab heel tu required dia lebih pada 454. Ya. So bahagian toe tu yang kita dapat 200 lebih tadi, ya, bahagian toe ni 270 tak boleh guna yang ni sebab minimum requirement adalah 454. Yang toe tu cuma 200 lebih saja. Tapi bahagian heel kita perlukan 710, minimum requirement adalah 454, so kita boleh maintain. Ya. So untuk bahagian heel digunakan H12150. Untuk bahagian toe pun digunakan yang sama, H12150. Ada soalan? Bahagian wall macam mana pula? Bahagian wall. Okay. Ini saya save kan. Clear. Bahagian wall. Bahagian wall berdasarkan kepada daya horizontal force. Okay. Base kepada horizontal force. Daya horizontal yang berlaku pada tembok penahan. Kita ada retaining wall. Okay. Retaining wall kita. Okay. Jadi untuk wall kita tengok pada keratan AB tadi, due to horizontal force, surcharge dan juga active pressure. Tapi berdasarkan kepada taburan tegasan sampai sebelah atas ni saja. Ini taburan tegasan surcharge. Okay. Yang ini pula taburan tegasan tekanan aktif tapi tak sampai ke bawah. Hingga kepada level yang ini saja. Level sebelah atas. Bahagian wall saja. Okay. Sebab tu kalau kita tengok rajah ni, okay, rajah yang ini, rajah ni sehingga pada paras atas ni saja, top of base saja. So daya H ni, H1, H2 berdasarkan kepada rajah sehingga kepada levelnya sebelah atas top of base. Dapatlah daya ini horizontal force daripada surcharge. Yang ini komponen daripada triangle tadi, which is kita punya active pressure. Maka daripada situ dapatlah moment 147 kN. Dan daripada sini AS required is 1000 something. Okay. AS minima baru 400 lebih. So ni okey. So reinforcement yang dicadangkan di sini H12 pada jarak 100 adalah dimension yang sesuai ataupun susunan yang sesuai melebihi daripada AS minima. Right? So kalau kita jump terus kepada detailing dia, just to see the reinforcement. Yang ini wall H12 100. Bahagian toe dengan heel digunakan reinforcement yang sama. Sepatutnya heel ni, okay, H12 150. Bahagian bawah ni boleh dikurangkan sebenarnya. H12 mungkin 200 sebab AS minima dia adalah 400 lebih. Tapi digunakan reinforcement yang sama. Sebenarnya yang ini boleh dikurangkan lah. Sebab bahagian toe sini required 200 lebih, minimum 400 lebih, tapi disediakan yang sama dengan atas ni, yang atas ni 700 lebih. So yang bawah ni sebenarnya boleh dikurangkan. Can be reduced kepada mungkin H12 175 ataupun H12 200 spacing pun boleh digunakan. Jadi kita dapatlah main reinforcement bahagian heel extended masuk ke dalam toe, main reinforcement bahagian toe
extended masuk ke dalam bahagian heel. Yang sebenarnya yang diperlukan adalah reinforcement bahagian heel adalah cuma bahagian yang ini. Bahagian toe kita perlukan depan ini. Dan bahagian wall yang kita perlukan adalah one layer saja sebenarnya. Tapi dibuatkan akhirnya menggunakan dua layer saja, menggunakan dua layer based on AS minima H12200. In fact H12200 ni boleh kita gunakan pada bottom steel ni sebab kita dapat bottom steel required 200 lebih saja. AS minimum 400 lebih. So boleh kita gunakan H12200 ni kalau nak lah. Kalau nak kita bottom steel ni digunakan H12200 based kepada AS minimum. Right? So ini dia punya roughly dia punya distribution of reinforcement pada retaining wall. Reinforcement kita dah dapat semua. Only what we need to do is to check dua lagi, which is shear, normal shear pada tiga keratan tadi dan juga spacing untuk kontrol retakan. So untuk cracking, okay, minimum space, maximum allowable bar spacing 150. 150. Paling besar is 150. Paling jauh lah allowable. Ini untuk crack width 0.3, our normal structure lah. Kalau water retaining structure, kita lebih halus lagi 0.2. Kalau temporary structure, boleh 0.4. Tapi for normal structure, walaupun dia retaining wall, kita gunakan 0.3. So spacing adalah 150 mm sahaja. Okay. So yang ini kita dapat base pada 150. Maka wall, sebab tu bahagian toe tadi, sebab tu bahagian toe yang dicadangkan 200 tadi tak boleh sebab spacing maksimum 150. So terpaksalah guna 12 150 pada bahagian bawah. Sebab spacing control tak boleh lebih besar daripada 150. Ya. Pengiraan spacing ni berdasarkan kepada service stress yang mana ada this value quasi permanent bagikan dengan ultimate load. Okay. Nilai ni lebih kurang roughly about 0.6 ataupun 0.5 to 0.6. Kalau ikutkan sini 245 bahagi 352. 0.7. 353 lah 245 bahagi 353 is about 0.69, about 0.7. Okay. So kalau bermakna nilai ni bolehlah kita assume around 0.5, 0.6, kalau dalam contoh ni about 0.7. Okay. Untuk quasi permanent dibahagikan dengan ultimate. Okay. AS required, AS provided, berdasarkan kepada reinforcement yang paling besar, okay, required dengan provided, maka dapatlah spacing 150. Yeah. Shear, okay, tadi dah dapat reinforcement semua. Saya makan receh pada keratan, ketiga-tiga keratan. AB ni untuk wall, AC untuk toe, BD untuk heel. Ada 3 komponen ni. Yeah. So yang ini adalah untuk wall. Yeah. This is wall component pada keratan AB. AC adalah ABCD. Ini untuk bahagian heel ke toe. Ini bahagian toe. Okay. Bahagian depan. Ini bahagian heel. So daripada sini diambil paling besar. Dari receh yang paling besar pada ketiga-tiga keratan tersebut, which is about 95.2 kN. Ini berdasarkan kepada luas. Okay. Berdasarkan kepada luas dan daripada except for yang inilah. Yang ini pun, yang ini berdasarkan kepada daya horizontal surcharge dan daya horizontal axial force. Active pressure. Dan daripada situ dibandingkan VED dengan VRDC. VRDC dan juga Vmin. Yang mana yang terbesar di antara dua ni. So ini yang dibuat perbandingan dan didapati VRDC is about 137, Vmin 155, so maksimum adalah
V minimum. Okay. Savekan yang ini. Clear. Okay. Maksimum adalah 155. Rintangan daya yang dikenakan 595. Jadi bermaksud semakan receh pada ketiga-tiga keratan tersebut adalah selamat. Safe dari segi shear. Jadi kita dah check bending, dapat reinforcement berdasarkan kepada moment setiap section, bandingkan dengan AS minima. Kemudian kita dah semak receh paling kritikal, bandingkan dengan VRDC dengan Vmin yang mana yang terbesar di antara dua ni. Dan akhir sekali kita juga dah buat semakan keretakan. So daripada ketiga-tiga ni barulah selesailah. Akhirnya barulah kita dapat ni. Okay. Semakan receh okey, semakan menyediakan AS lentoran pun okey, semakan receh okey, keretakan pun okey. Deflection tak payah. Okay. Deflection tak payah check. L over D apa semua tak payah sebab dia di bahagian wall tu walaupun dia expose bahagian wall tu, tapi tak perlu kita check for deflection. Yang penting cracking, shear dengan bending. Bending untuk dapatkan reinforcement, shear untuk semakan receh dan cracking untuk spacing of reinforcement. Okey. Letih saya. Ada apa-apa soalan? Mazlan? Najmuddin? Ada apa-apa nak discuss? Ada soalan apa-apa? Untuk yang Masa. secondary bar tu dia terkecuali daripada cracking punya max spacing bar saya. Yang mana? Secondary bar. Secondary bar. Secondary bar terkecuali ya. Yang penting main bar. Sebab main bar ni yang paling luar, paling dekat dengan concrete surface adalah tertulang utama. Paling hampir dengan permukaan konkrit yang di luar tu. Paling luar sekali. Okay. So sebab tu kita check spacing of main reinforcement. Secondary dia dah ke dalam dah. Jadi yang control cracking adalah main reinforcement, bukan secondary. So as long as main reinforcement tu satisfy dan secondary bar tak lagi memberi kesan kepada cracking control. Okay. Okay, saya. Okay. Mazlan tadi ada nak tanya? Sir, untuk panjang retaining wall macam mana? Retaining wall? Kan kita sekarang tengok bahagian sisi dia. Kalau bahagian panjang dia, dia ini ada cross section. Bermakna whatever detailing yang kita dapat ni, kita produce this detailing will continue along the whole length of the retaining wall. Sepanjang-panjang tembok penahan tu menggunakan keratan yang sama. Okay, section yang sama. Dari segi dimension, dari segi reinforcement, maintain yang sama. Bermakna yang ini is kita punya ini sepanjang-panjang retaining wall ni menggunakan keratan yang sama. Dari segi detailing dan juga dari segi dimension dia. Okay. So the whole length of the retaining wall will use one typical section sahaja. Kecuali lah kalau retaining wall tu sekejap ada tinggi, sekejap rendah, sekejap tinggi, sekejap rendah, sekejap tinggi, sekejap. Ada juga retaining wall yang mungkin kita tengok daripada depan, ketinggian ni kemudian naik, kemudian turun balik. Ada juga jenis yang macam tu. Ya. Yang itu section dia berlainan. Pada keratan yang rendah dengan keratan tinggi, dimension dia berubah. Reinforcement ni boleh guna yang sama based on keratan yang paling tinggi. Okay. Reinforcement dia sama, cuma dimension of the height of the retaining wall tu berubah-ubah. Right? Okay. Ada lagi soalan? Berapa ramai yang ni? The last session ni mungkin dah tak ramai lah. 20 tinggal 20. Half the class je. Right? So, soalan tembok penahan ni boleh katalah almost every sem dia akan keluar.
90% keluar soalan on retaining wall. Sebab dalam test 1, dalam test 2 tak ada keluar retaining wall. So obviously retaining wall tu dalam final dia akan keluar. Macam kolom, kalau keluar test 1 hari tu, test 2 hari tu, kolom uniaxial, lenturan satu paksi. Mungkin final biaxial bending. Contoh dia lah. Foundation hari tu keluar single pad foundation. Mungkin combine pula footing. Combine footing pula yang keluar final. Ataupun pile cap yang keluar final. Sebab pile cap tak keluar masa test. Mungkin dia keluar masa final. So macam itulah contoh-contoh. Nanti sekejap lagi saya ada contoh-contoh soalan exam untuk retaining wall. Okay. Just retaining wall saja. Nanti saya akan sharekan soalan-soalan retaining wall yang boleh you guna sebagai pelajar-pelajar semua boleh gunakan sebagai latihan. Sebagai latihan untuk tembok penahan. It is a long solution. Solution yang panjang. Okay. Very long solution sebab melibatkan analisis kestabilan. Okay. Kemudian tu baru kita masuk kepada reka bentuk. Jadi biasanya soalan tembok penahan ni dimension kita akan bagilah. Soalan tu dah ada dimension semua. Kemudian apa yang soalan kata, semak kesesuaian dimension tu. Dan terpaksalah buat analisis 3 tadi. Overturning, sliding, settlement. Given dimension, check overturning dia, factor safety berapa, sliding punya factor safety berapa, settlement macam mana. Kalau okey semua, proceed kepada design reka bentuk. Jadi sizing tu diberi. Biasanya kita akan bagi sizing dia. Ya. Untuk tembok penahan lah, untuk retaining wall. Adik, ada soalan apa-apa? Ada. Tak ada? Ada. Akmal? Saya tengok gambar Akmal ni dia senyum je selalu. Ini kan? Gambar ni lah. Gambar. Saya memang senyum selalu, sir. Okay. Gambar. Ada kelas mana? Bukan kelas lain. Apa nama kelas? High rise, tall building. Ada seorang pelajar tu, Musriati. Dia letakkan gambar dia apa nama? Pokemon. Jadi setiap kali masa kelas online, nanti saya akan bercakap dengan Pokemonnya. Okay. So Iskandar. Iskandar pun tak ada soalan? Ifah? Nurul Ifah? Azlin? Ataupun Fatimah? Fatimah kenapa keluar A? Patut keluar F lah depan ni. Ya? Okey, tak ada apa-apa soalan? Okey, jadi kalau tak ada apa-apa. Tak ada Okey. So kalau Syamil dia tak ada dah keluar dah Dia keluar saya. Sebab dia silah kita dah sampai sesi ketiga. So saya ucapkan good luck for your final. Terima kasih follow our online class ni. Mula-mula saya pun tak tahulah macam mana nak buat online class ni kan. Mazlan, jangan lupa nanti upload dalam YouTube. Thank you very much for all your effort, Mazlan. Student Space saya pun banyak yang refer pada YouTube yang Mazlan upload. Okay. So to all the rest, selamat maju jaya dan juga good luck for your final exam. Okay. Kalau ada apa-apa soalan that you need to discuss, nak bincang ataupun nak tanya, boleh WhatsApp. Ataupun kalau nak ni kita Zoom pun boleh. Kalau perlulah. Sebab final exam lambat lagi 20 bulan 7. So you have some time lagi lah untuk buat revision. Jangan lupa your project work. Submit your project work. Submission date bila project work ni? Sama dengan IDP Sama kan? Sama saya.
Sampai 2 Julai. 2 hari bulan 7. Okay. So submit your project work secara kumpulan. At the same time IDP dah dapat semua yang saya share tu. The latest lah 2 hari bulan 7 is your due date. Uploadkan everything dalam your Google Drive. Share the link dengan saya, dengan semua pensyarah yang mengajar IDP 3. And then daripada situ kita akan buat evaluation. Dari segi presentation, menggantikan kita punya interview dan juga your final report dalam tu. Ya. Okay, kalau tak ada apa-apa, okay. Again, best of luck pada semua. Okay. Kalau ada yang saya miss kelas ke apa ke, okay, minta maaf. Dan selamat maju jaya lah. Assalamualaikum semua dan good afternoon, good evening. Ya. Terima kasih banyak, Sir. Terima kasih, Sir. Okay, Terima sama kasih, Dapat tangkap Sir. gambar. kita tangkap gambar secara alam maya. Boleh, Sir. Okay. Terima Alright. kasih, Sir. Okay. Terima kasih, Sir. Okay, sama-sama. Thank you, sir. Okay. Terima kasih, Sir. Okay. Thank you, Sir. Alright. Mana saya nak end meeting ni? Okay, end meeting.